Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-5 PKP 3 dilaksanakan dan merupakan hari ke-33 keseluruhan PKP yang kita laksanakan setakat ini. Semalam PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sebanyak 820 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 451,487 kenderaan. Sebanyak 51,706 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 5,861 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 1,111 individu kerana ingkar perintah PKP yang merangkumi 997 individu yang direman dan 114 individu dijamin polis. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga semalam adalah sebanyak 14,750 individu. Seperti yang saya umumkan baru-baru ini, iaitu kerajaan akan mewujudkan penjara khas untuk tahanan ingkar PKP ini. Sehingga hari ini, pihak kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri telah pun mewartakan 11 penjara sementara untuk tahanan ingkar PKP ini. Penjara sementara ini akan mula beroperasi bermula pada 23 April 2020 dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan membantu menyediakan petugas kesihatan. Pihak PDRM juga melaporkan bahawa apabila mesin ATM beroperasi, maka ramai yang memberikan alasan untuk mengeluarkan wang kerana mesin ATM beroperasi 24 jam. Jadi ramai yang keluar lebih daripada waktu yang ditetapkan sehingga tengah malam pun masih ada yang keluar, kononnya ada emergency untuk mengeluarkan wang dan sebagainya. Dan hari ini mesyuarat telah membuat keputusan bahawa operasi mesin ATM adalah dihadkan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 8 malam sahaja. Jadi tidak ada lagi alasan untuk keluar tengah malam dan sebagainya untuk pergi ke mengeluarkan wang di mesin ATM. Sanitasi awam diteruskan seperti biasa. Semalam KPKT telah mengadakan 2,627 operasi sanitasi awam di 105 zon termasuk 29 zon merah. Semalam juga sebanyak 186 operasi sanitasi yang meliputi 48 zon di 14 negeri termasuk 38 kawasan di Johor dan 17 kawasan di Melaka. Sehingga semalam operasi sanitasi telah merangkumi 1,405 bangunan kerajaan, 1,055 tempat awam, 1,078 pusat perniagaan, 192 pasaraya dan 38 perumahan PPR. Setakat semalam, sebanyak 190 pusat kuarantin telah beroperasi, iaitu sama seperti hari sebelumnya, yang mana 16,653 individu telah menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 573 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 11,947 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sejak 18 April, 1,290 individu
telah tamat menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Sementara itu, 72 orang yang datang dari Sarawak, yang berasal dari Sarawak, telah pun tamat tempoh kuarantin wajib mereka dan akan pulang ke Sarawak. Jadi mesyuarat membuat keputusan bahawa ramai di antara yang dikuarantin wajib tersebut datang daripada Sabah dan Sarawak, dan kepulangan mereka akan diuruskan oleh NADMA. Jadi kita faham ramai yang daripada Sarawak, Sabah ada, dan kita juga difahamkan bahawa oleh kerana mereka telah pun dikuarantin wajib selama 14 hari di Semenanjung, maka mereka tidak akan dikuarantin apabila sampai ke Sabah dan Sarawak. Ada isu yang kita bincangkan hari ini, iaitu pendaftaran kelahiran dan pendaftaran kematian tidak dapat dilakukan kerana kawalan pergerakan yang kita perkenalkan. Jadi oleh itu, pihak Kementerian Dalam Negeri telah pun membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh pendaftaran selama 90 hari selepas tempoh PKP ditamatkan. Jadi kalau untuk mendaftar kelahiran anak dan juga mendaftar kematian, selepas walaupun sekarang tidak boleh nak didaftarkan, tetapi dibenarkan selama 90 hari selepas kita umumkan tamat tempoh PKP. Dan penalti yang sepatutnya dikenakan juga dimansuhkan. Jadi tidak ada sebarang penalti dan sebagainya. Ramai yang bertanya tentang kes kehilangan kad pengenalan yang memerlukan segera kad pengenalan mereka. Sebagai contoh, untuk mendapatkan bantuan BPN dan sebagainya yang memerlukan kad pengenalan, kita bersetuju supaya mereka boleh menghubungi pejabat pendaftaran negara di daerah masing-masing untuk menggantikan kad pengenalan itu, iaitu dengan cara berjumpa dengan pegawai pendaftaran negara melalui temu janji dan sebagainya. Jadi mereka boleh buat appointment kalau ada timbul kes kecemasan. Yang lain-lain tidak perlu bimbang. Kalau tidak ada kes keperluan segera untuk menukar kad pengenalan masing-masing, boleh tunggu dalam tempoh 90 hari selepas PKP ditamatkan. Jadi ini boleh menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan dengan pendaftaran kelahiran dan juga kematian. Bagi rakyat kita yang berada di luar negara, kita juga memberikan tempoh yang sama, iaitu tempoh 90 hari selepas tamat perintah PKP di negara yang berkaitan. Kalau di negara tersebut ada emergency, darurat diisytiharkan, selepas tamat tempoh darurat ataupun PKP di negara tersebut, kita bagi 90 hari untuk mereka mendaftarkan melalui pejabat kedutaan kita dan sebagainya. Jadi saya percaya ini akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaftaran kematian dan kelahiran tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, 2-3-4 hari lepas daripada kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan di dalam sidang media sejak petang pukul 5, dan kita mendapat taklimat daripada DG Kesihatan sewaktu mesyuarat khas menteri-menteri. Daripada taklimat yang diberikan dan pengumuman yang dibuat, jelas menunjukkan terdapat trend penurunan bagi positif COVID-19 ini. Semakin kurang yang positif. Dan ini jelas, saya kira jelas menunjukkan bahawa tindakan kerajaan memperkenalkan sekatan pergerakan melalui PKP yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tepat. Kita percaya dengan perintah PKP tersebut, kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Ada satu lagi perkara yang saya kira merupakan satu keputusan tepat oleh pihak kerajaan, iaitu apabila di PKP kedua kita memperkenalkan kuarantin wajib kepada rakyat kita yang pulang dari luar negara. Kita memang melihat bahawa di setengah-setengah negara, rakyat mereka yang pulang dari luar negara tidak dikuarantin, membuat self kuarantin dan sebagainya, akhirnya menyebabkan berlaku kenaikan mendadak kes positif COVID-19. Kita faham ramai yang agak kurang senang dengan kuarantin wajib yang kita perkenalkan ini. Namun, daripada laporan yang kita terima daripada Kementerian Kesihatan, kita dapati terdapat 17 kes positif COVID-19 di kalangan rakyat kita yang pulang daripada luar negara. Cuba kita bayangkan, kalau kita bebaskan mereka untuk pulang ke rumah, untuk membuat self quarantine sekalipun, kita boleh bayangkan bahawa keluarga mereka pastinya terdedah kepada positif COVID-19 ini. Dan jika di antara keluarga mereka keluar ke pasar raya dan sebagainya untuk membeli barangan dan sebagainya, tentu sajalah jangkitan itu akan merebak dengan lebih luas. Pastinya akan wujud kluster baru, iaitu kluster rakyat kita yang pulang dari luar negara. Jadi alhamdulillah, dengan tindakan kita yang tepat ini, kita dapat mengawal merebaknya COVID-19 ini melalui rakyat kita yang pulang dari luar negara. Sebab itulah kita perlu yakin, rakyat perlu yakin bahawa setiap tindakan kerajaan adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat kita semua. Justru itu, saya meminta, saya memohon, saya merayu kepada rakyat kita semua supaya patuhilah setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, supaya kita bersama-sama dapat kita putuskan rantaian COVID-19 ini, supaya kita dapat menyegerakan untuk menamatkan perintah PKP ini. InsyaAllah, kalau kita bersama-sama melakukannya, mungkin perintah PKP yang ada hari ini dapat kita pendekkan ataupun kita tamatkan. Terima kasih sekali lagi. Seruan saya, terus tinggal di rumah bagi menjamin keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soalan? Assalamualaikum Datuk, saya Syamsiah dari Bernama. Datuk Seri, kita lihat masih ada pemimpin masyarakat atau wakil rakyat mengadakan program atau majlis penyampaian bantuan misalnya. Ia dilihat tidak selari dengan peraturan di waktu PKP sedang dilaksanakan sekarang. Lebih malang ia dijadikan modal pihak yang tidak bertanggungjawab mempolitikkan keadaan berkenaan. Pada pandangan MKN, adakah pemimpin masyarakat ini perlu menangguhkan dahulu program-program ini, atau ada garis panduan tertentu yang boleh dikeluarkan kepada mereka, contohnya dari segi jumlah kehadiran, tempoh masa pelaksanaan, cara pelaksanaan itu, contoh tidak perlu diadakan jamuan makan dan sebagainya, kerana penting di ketika ini untuk menyebar mesej kepimpinan melalui tauladan kepada orang ramai. Soalan saya yang kedua, apakah tindakan terhadap anggota pentadbiran kerajaan yang melanggar PKP? Kerana ada tuduhan berkata kerajaan bertindak tutup mata atau pilih kasih kepada mereka, dan kebanyakan rakyat mahu tindakan juga diambil ke atas mereka. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. Wakil rakyat adalah di antara individu ataupun kumpulan yang dibenarkan bertugas, seperti juga jabatan-jabatan kerajaan yang masih lagi menjalankan tugas mereka. Wakil rakyat, tugas mereka adalah untuk menjaga kepentingan rakyat di kawasan masing-masing. Mereka dibenarkan, tetapi masih tertaluk kepada SOP-SOP.
Tidak boleh mengadakan perjumpaan besar-besaran. Program penyerahan bantuan secara besar-besaran tidak dibenarkan. Jamuan besar-besaran tidak dibenarkan. Untuk keluar pun tidak perlu rombongan kereta yang banyak dan sebagainya. Cuma cukup hanya 2 atau 3 orang saja mengikuti rombongan mereka untuk membahagikan makanan dan sebagainya ataupun bantuan-bantuan lain dan sebagainya. Tetapi seperti yang kita telah tetapkan bahawa adalah sebaik-baiknya menggunakan frontliners yang kita tetapkan di kawasan masing-masing, iaitu rela, APM dan sebagainya. SOP telah pun kita keluarkan kepada semua wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli parlimen ataupun DUN. Ya, jadi sesiapa saja di dalam waktu PKP ini mesti mengikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan isu yang saya faham apa yang dimaksudkan tu, isu yang berkaitan dengan BBIP kita yang disebar meluas di dalam media semalam masuk pagi ini. Suka saya maklumkan bahawa seperti yang saya sebutkan, bahawa tidak ada siapa yang akan terlepas daripada tindakan undang-undang jika engkar dan tidak patuh kepada arahan PKP. Jadi di dalam kes yang melibatkan anggota kerajaan, saya difahamkan pihak polis telah pun memanggil individu yang berkenaan, dan saya kira tindakan seterusnya adalah bergantung kepada pihak polis. Jadi tidak betul tanggapan dan tuduhan daripada ramai di luar sana yang mengatakan ada perbezaan dari segi pendekatan polis kepada setiap pesalah ataupun yang engkar kepada PKP ini. Jadi pihak polis telah pun mengambil tindakan dan kita serahkan apakah tindakan seterusnya, kita serahkan kepada pihak polis. Tetapi yang pasti, untuk wakil rakyat keluar berjumpa dengan rakyat yang mereka wakili adalah dibenarkan. Tetapi SOP mesti patuhi. Right, seterusnya. Datuk Seri, mengenai waktu operasi bagi penghantaran makanan di bulan puasa, adakah masih kekal? Dan kalau ada perubahan, daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Dan juga radius bagi penghantaran persendirian, so adakah dia masih 10 km atau kurang? Okey. Mesyuarat pagi tadi memutuskan supaya MKN menyediakan SOP sewaktu bulan puasa tadi, dari segi penghantaran dan sebagainya. Ya, kita tahu mungkin sampai sahur ni pun mungkin ada order ni. Jadi walaupun kita tidak memutuskan pagi hari ini, dalam mesyuarat hari ini kita minta supaya MKM dalam masa 2-3 hari ini mereka perlu mengeluarkan SOP untuk bulan puasa nanti, termasuklah soal penghantaran dan sebagainya. Okey. Datuk, saya Fauzia dari Bernama. Soalan saya, terdapat inisiatif dari pihak komuniti sempat menubuhkan pasukan kawalan sendiri bagi memastikan PKP di kawasan mereka dipatuhi. Jadi adakah ini melanggar peraturan PKP kerana adanya pergerakan keluar orang ramai di kawasan tersebut? Terima kasih. Kita faham. Dan kita sebenarnya mengalu-alukan, ya. Ada di kawasan tertentu, banyak juga di kawasan di seluruh negara yang mana komuniti itu sendiri yang mengambil tindakan untuk mengawal kampung mereka daripada dimasuki oleh orang luar dan sebagainya. Saya dengar di perkampungan orang asli di tempat saya sendiri, mereka mengadakan sekatan. Di Sarawak, di kawasan Rumah Panjang misalnya, mereka mengadakan sekatan bagi memastikan kesihatan mereka dilindungi supaya tidak ada kemasukan daripada orang luar. Kalau kawasan mereka hijau, dianggap sebagai hijau, zero ataupun kosong, sifar COVID-19 positif ini, tentu mereka tidak mahu mungkin orang luar datang daripada zon merah masuk ke kawasan mereka. Jadi mereka mengambil tanggungjawab sendiri. Sebenarnya kita sangat mengalu-alukan. Sebab itu saya pernah beritahu dulu bahawa kepimpinan komuniti itu sendiri boleh bertindak untuk melindungi kawasan masing-masing.
Cuma sila maklumkan kepada pihak polis misalnya. Kerana pihak polis perlu tahu. Dan adalah peraturan-peraturan tertentu. Mereka tidak bolehlah menangkap dan sebagainya, saya kira. Kerana tidak ada kuasa. Kuasa polis tidak boleh diambil oleh komuniti itu di dalam melaksanakan tugas mereka. Tapi mereka digalakkan untuk menjaga kepentingan kawasan komuniti masing-masing. Ya, kita benarkan. Tapi minta mereka berundinglah dengan pihak polis, takut ada timbul masalah yang boleh menyebabkan berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Ya, jika ini berlaku, maka tentu sajalah akan menyusahkan semua pihak. Jadi maklumkan kepada pihak polis, dapatkan nasihat daripada pihak polis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka. Datuk Seri, dia dari RTM. Ingin tanya tentang update 71 pelancong yang terkandas di beberapa pusat peranginan di Terengganu. Setakat ni mereka diletakkan di mana? Sebab semua tu tak ada yang positif, jadi takut mereka merayau ke sana sini, Datuk Seri. Dia positif? Tak ada yang positif. Tak ada yang positif. Ya, sebenarnya ramai, bukan saja di Terengganu tersebut, ramai pelancong-pelancong yang selesa berada di Malaysia kerana mereka yakin dengan tindakan kajian kita hari ini mampu melindungi mereka. Setengah tu dibandingkan dengan negara mereka, mungkin kawalan yang kita lakukan lebih baik daripada negara mereka sendiri. Sehingga kan mereka sendiri tak berani nak balik ke negara mereka dan ingin terus tinggal di negara kita. Bukan saja di Terengganu, saya difahamkan di Pulau Tioman, di Langkawi, di Cameron Highland, banyak lagi tempat-tempat pelancong. Mereka masuk sebelum PKP. Jadi mereka terus boleh tinggal di negara kita, dan cuma dari segi hotel dan sebagainya adalah tanggungan mereka sendiri. Mereka masih boleh tinggal di negara kita. Ya, kita tidak halau sesiapa pun pulang. Lebih-lebih lagi kebanyakan mereka tu penerbangan pulang pun tidak ada. Jadi mereka terpaksa tinggal di negara kita. Dan mereka pun tinggal di negara kita sebelum PKP, dan seperti yang dimaklumkan tadi, mereka juga adalah tidak ada positif, dan kalau bergejala tentu kita akan ambil tindakan untuk membuat saringan dan sebagainya. Ya, kalau tidak bergejala, mereka tidak ada apa-apalah, seperti yang lain-lain lah, tidak dibuat ujian saringan dan sebagainya. Alright, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.